Okay, Cik Wan. Di mana Cik Wan? Okay. Okay. Sorry tadi confused sikit, dia ter-online pula. Okey, saya sambung cerita tu. Okay. Jadi semasa kami dalam flight, memang penumpang diasingkan. Yang kurang sihat yang kurang sihat sebab ada kaki tangan KKM yang memeriksa temperature dan sebagainya lah di atas flight tu. Yang kurang sihat memang diasingkan ke belakang, ke kabin belakang. Jadi tak salah saya pun tak pasti berapa orang lah, tapi saya ingat dalam mungkin 3 hingga 5 orang yang kurang sihat. Tu. Yang saya tak kata yang kurang sihat lah, bukanlah tak sihat, yang kurang sihat kan. Jadi dalam penerbangan tu saya ingat dalam setengah perjalanan lah, dalam perjalanan tu makan masa 12 jam 12 jam. Setelah separuh perjalanan dalam 6 jam tu ada seorang yang kami rasa diserang penyakit jantung rasanya. So dia pengsan dalam perjalanan. Jadi penumpang yang lain menyangkakan itu adalah kesan serangan COVID-19. Dan jadi agak berlaku kelang kabut lah dalam flight tu. Sebab penumpang yang berada di belakang tu telah lari ke hadapan. Jadi sehinggalah kaki tangan KKM bertindak menghalang dan menjelaskan bahawa ini sebenarnya adalah serangan jantung sahaja. Dia tak ada sangkut paut dengan COVID-19 kan. Jadi setelah dipulihkan, dia hampir pingsan lah. Setelah dipulihkan, barulah mereka yang lari ke hadapan tu kembali ke tempat masing-masing setelah diyakinkan oleh KKM lah. Yang ini bukan kesan COVID-19 kan. Jadi agak panik masa tu, agak berlaku kecoh jugalah, panik. Yang menjerit satu hal kan, yang lari ke hadapan kan. Okeylah, nampak kaki tangan KKM ni memang agak berpengalaman lah kan, cepat bertindak. Jadi itulah satu-satunya insiden yang berlaku lah di sepanjang penerbangan tu. Penerbangan surprisingly very smooth. Saya selalu balik sebenarnya sebab saya ada urusan di Malaysia, urusan kerja lah. Biasanya setahun 2 kali atau 3 kali saya balik dari Itali. Saya tidak dalam tempoh 5 tahun tu, yalah dalam 10 kali lah tidak balik. Tapi saya tidak pernah alami flight yang begitu turbulence free. Langsung boleh dikatakan langsung tak ada turbulence. Boleh kalau saya jadi hairan pula kan sepanjang perjalanan. Sebab biasanya bila selepas dari India tu memang berlaku turbulence, tak pernah tak berlaku, tapi hari tu semua okey. Jadi tidak ada itulah kan, tak ada sebarang penangguhan masa. So sampai tepat pada 11 jam 50 minit flight. Kan, jadi sampai saja bomba hazmat. Kemudian Natma and then KKM lah dah tunggu di situ. Kami dibawa kapal terbang tu pun mendarat di hujung dekat dengan terminal bomba. Dijauhkan daripada kapal terbang lain lah. So sampai di terminal bomba tu kami diturunkan mula-mula kena spray lah, semua kena spray pakai dan selepas tu kami dibawa ke satu kemah yang ada dekat situ juga. Di mana barang-barang kami semua diambil, pakaian ditukar dan pakaian yang kami pakai termasuk kasut lah, tali pinggang semua diserahkan kepada pihak bomba dan KKM masa tu. Dan mereka ambil semua pakaian kita tu, mereka basuh dengan cara khas lah untuk hilangkan apa-apa yang tinggal situ kan. Dan kami diberikan uniform warna hijau, uniform hospital lah warna hijau dipakai. Kemudian sampai setelah diperiksa diambil periksa kungkung dan hidung. Okey, swab masa dekat airport tu terus diambil dia sebaik saya turun di airport tu lah. Sebab pihak bomba dan KKM dah sediakan satu kemah. Semua dijalankan serta-merta selepas spray tu. Lepas tu kami direhatkan dalam setengah jam rehat. Setengah jam 45 minit lah rehat. Diberi minum sikit, makan sikit. And then kami naik bas
bas bomba, dan bas bomba ni terus bawa kami 3 bas semua dipisahkan dalam 3 bas ya. Bawa kami terus ke Akep. So bila di Akep kami disaring lagi sekali oleh KKM pula. Akep tu kat mana? Dekat Nilai ya? Ya, Akep di Bandar Instead. Bandar Dekat Nilai. Negeri Sembilan, okey. Jadi pada hari itu saja 1, 2, 3, 4 saringan, 4 kali disaring. Di room 2 kali, di airport sekali, kemudian di Akep sekali. So 4 kali disaring. Okay. Selepas disaring dah dipastikan semua sihat. Cuma ada satu orang sajalah yang didapati kurang sihat. Tapi KKM buat kenyataan masa tu merumuskan bahawa dia ni tak sihat sebab dia berada dalam tekanan. Jadi KKM rehatkan dia sebentar. Selepas saya ingat mungkin setengah jam lepas tu dia dapati dia sihat. Okey. Kan bukan ada masalah COVID-19 lah. So barulah kami diberikan kunci bilik dan diberi masa untuk pulang ke bilik masing-masing lah. Dah ditempatkan ke bilik ya. Setiap bilik 2 orang lah. Kecuali mereka yang ini yang family lah, suami isteri 2 orang kan. Kemudian anak lelaki 2 anak lelaki 1 bilik, tu anak perempuan lah, semua dua lah. Tapi yang bujang memang diasingkan lah sebab kita tak tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada ni kan. Siapa negatif, siapa positif kan. Siapa pembawa kan. Okay, so, ya betul. Jadi sepanjang kami di Akep tu 2 hari sekali KKM akan datang ke bilik kami dan buat pemeriksaan kesihatan 2 hari sekali. Nampaknya penjagaan oleh KKM, oleh PGA, polis lah, PDRM agak strict di situ sebab kes Itali ni dianggap kes yang serius lah sebab pihak di Akep, pihak pengurusan sendiri maklumkan kepada kami bahawa mereka memang expect memang ada yang positif. Tapi itulah alhamdulillah tak ada yang positif kan, semua negatif. Jadi setelah 7 kali diperiksa kesihatan oleh KKM selang 2 hari 14 hari 7 kali. Pemeriksaan terakhir dibuat pada hari Jumaat. Pada hari Rabu pemeriksaan terakhir dibuat. Diambil swab lagi sekali kerompong dan hidung diambil sekali dan keputusannya dikeluarkan pada hari Khamis. Hari Khamis dikeluarkan, didapati semua negatif. Semua negatif. So pada hari Jumaat kami dibenarkan tinggalkan Akep lah. Okey, sepanjang kami di Akep ni memang kita biasalah kita tengok Akep memang sediakan wifi, jadi kami dapat melihat perkembangan, perbincangan orang Malaysia terhadap kami kan. So kami ikutilah perbincangan ni dalam Facebook dan sebagainya. Sebenarnya dari kami di Itali lagi memang ada banyak pihak yang menyatakan pelbagai pendapat lah. Ada yang pendapat yang sebenarnya menghalang kerajaan mengambil kami pulang dari Itali. Banyak yang menyatakan macam itulah kan. Of course ramai juga yang sokong lah kan. Tapi macam inilah keputusan kami sebenarnya untuk pulang ke Malaysia ni ada banyak faktor lah. Ya. Macam saya tinggal di Torino ni bersama keluarga, saya rasa saya suka tinggal sana. Dan bandar tu bandar yang bersih. Kemudian macam saya pernah ceritakan pada Huda sebelum ni, itu adalah bandar yang saya anggap bebas daripada Islamofobia. Ya, tak ada masalah untuk kita amalkan hidup macam orang Islam ni kan. Program masjid pun dibenarkan dilakukan di tempat-tempat awam kan. Datuk Bandar pun datang masjid hadiri program. Bila sembahyang hari raya di Torino, kami dibenarkan bersolat hari raya, inilah raya haji dan raya kurban ni. Aidilfitri dan Aidiladha ni di Taman Awam. Di Taman Awam menempatkan 30 hingga 50 ribu orang umat Islam sembahyang kan. Solat, and then Datuk Bandar pun datang hadir dan dengar ceramah dan sebagainya. Jadi suasana ni membuatkan saya sebenarnya seronok tinggal di Torino.
Saya pernah Tak tinggal ada di beberapa diskriminasi kan dekat sana? tak ada diskriminasi kan. Jadi saya memang pernah tinggal di beberapa tempat lain lah, tapi saya rasa Terengganu adalah tempat yang paling seronok saya pernah tinggal. Jadi kalau berdasarkan perkara itu memang saya pun sebenarnya tak ni pun tak ada plan pun nak lari ke Malaysia ni kan. Bukan Tetapi lari lah, kira nak balik. nak balik ke Malaysia ni, tetapi apabila serangan COVID-19 ni begitu terlalu teruk di Itali, sehingga kerajaan Itali sendiri menghadapi masalah untuk sediakan kemudahan perubatan yang mencukupi kepada rakyat dia. Kepada rakyat dia pun tak cukup ni. Jadi kita tahu kita ni bukan rakyat Itali kan. Kalau rakyat Itali pun dia terpaksa buat tapisan, apatah lagi bukan rakyat Itali. Jadi saya berbincang dengan isteri saya kata kalau anak-anak kita kena jangkitan atau apa-apa pun, dia tak akan dapat kemudahan perubatan sebab terhad, tak cukup. Keutamaan kepada warga negara Itali lah kan. Betul. Itulah sebabnya kami ambil keputusan untuk keluar dari Itali. Bukan nak susahkan Malaysia, tak adalah, memang tak tercetus langsung kan. Itu satu hal. Kemudian satu hal lagi, ada satu golongan yang asyik cakap dia orang keluarkan hadis, saya pun tak tahu, tak pasti sangat. Hadis anti-evacuation. Hadis yang menentang evakuasi, yang menyatakan bahawa kalau orang Islam ni bila dia dah tinggal dalam satu kawasan yang serang wabak, dia tak boleh keluar dari kawasan tu. Itulah menurut terjemahan hadis tu lah, dia orang sebarkan perkara macam tu kan. Inilah modal dia menghentam kami ni supaya tak keluar kan. Dia kata awak kena ikut cakap Rasulullah kan, jangan keluar daripada kawasan yang dilanda wabak. Okey, tapi saya rasa kita ni sebagai orang Islam, dia ada satu lagi sebenarnya yang sepatutnya yang menjadi pegangan kita yang lebih asas, iaitu kalau kita sebagai orang Islam ni ada dua perkara yang paling buruk kita boleh lakukan. Dua perkara. Satu, kita murtad. Okey? Satu, kita murtad. Bermaksud kalau kita murtad, kita akan terus ke neraka sampai bila-bila. Ada satu lagi, iaitu bunuh diri. Bunuh diri adalah satu kesalahan yang lagi satu yang lebih besar, yang mana kalau kita menerima hukumannya maka kita dihukum di neraka sampai bila-bila. Dua perkara ni, murtad, bunuh diri. Jadi kepada kita yang faham, kita yang faham keadaan sebenar, kalau kita faham dan kita tidak lari daripada wabak yang akan membunuh ahli keluarga kita, maka kita bertanggungjawab memudahkan proses bunuh diri tu. Okey, bagi saya ini adalah perkara yang overrule hadis, golongan yang sebarkan hadis ni. Orang Islam mesti keluar daripada fenomena yang boleh membunuh diri. Ini sebenarnya yang menjadi asas kepada kami untuk ignore, untuk ignore sarangan golongan yang promote hadis anti evakuasi ni. Okey, jadi saya dan orang Islam lain di Itali ni yakin kami bertindak betul lah di semua segi, di segi kesihatan dan juga di segi keagamaan kami bertindak betul. Okey, and then di segi pentadbiran pula dengan pihak kerajaan yang menjalankan proses evakuasi ini. Bila kerajaan menjalankan proses ini, bermaksud proses ini tertakluk kepada prosedur KKM. Okey, yang ditetapkan oleh KKM dan juga Kementerian Luar Negara. Okey, jadi dah tentulah ada kuarantin dan sebagainya. So tak timbul masalah orang ni balik untuk sebarkan virus, tak ada. Yang sebarkan virus ni adalah pelancong, bukan rakyat Malaysia di Itali, tapi rakyat Malaysia di Malaysia yang pergi melancong ke Itali. Ini bukan golongan kami, ini adalah golongan yang sama dengan golongan yang sebar hadis ni. Ini geng-geng dia juga dia ni pergi melancong, dia bukan macam kami ni bekerja di sana. Melancong ketika dalam keadaan wabak ini dan kemudian kembali ke Malaysia, tidak ikut saluran kerajaan, jadi kerajaan tak boleh monitor mereka. So dia ni balik rumah dan sebarkan virus. Inilah yang sepatutnya diserang, bukan kami. Okey, kami ikut semua SOP kerajaan yang ditetapkan. Dan di samping itu, kami daripada Itali ini sebenarnya bukan di kuarantin 14 hari tau. Lebih lagi sebabnya kami telah mula kuarantin diri kami sendiri sejak pertengahan Februari lagi di Itali, di Torino.
Okey, rakyat di utara Itali telah diarahkan oleh kerajaan Itali melalui pelaksanaan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh tentera Itali. Bukan sekadar polis, tentera Itali ni dia meronda, dia tangkap siapa yang bayar dan sebagainya, dia didenda masuk ke apa benda semua ni sejak 15 Februari lagi. Jadi keluarga saya sudah kuarantin sejak 15 Februari. Bila kami sampai di Malaysia, habis kuarantin kami rasa kami dah kuarantin. Lebih daripada yang sepatutnya lah. Jadi tak ada sebab lah orang Malaysia ni nak anggap kluster Itali ni adalah penyebar virus. Tak logik lah, satu anggapan yang memang totally unscientific dan juga unreligious. Tak ada asal langsung. Okey, itu satu hal lah. Tak apalah, jadi saya ingat selepas tu kami pun dah selamat di kuarantin, di periksa kesihatan dan sebagainya, dan disahkan dan setiap daripada 81 orang ni dikeluarkan sijil oleh Kementerian Kesihatan. Kami ada surat yang memang dipesan untuk dibawa ke mana-mana pula kan, sebab rekod kami ni kan, sebab Itali ni dianggap very serious case. Okey, ketika itu jugalah kami terbaca, masih di akad lagi kami terbaca, adanya golongan yang datang dari luar negara yang dia bandingkan kami ni dengan dengan pusat kuarantin diorang ni yang kononnya mewah. Kami ni dikatakan macam penjara, akad ni kononnya macam penjara kan. Yang mereka yang dikuarantin di hotel-hotel ni, Hilton dan sebagainya, diorang ni yang bandingkan. Kami tak ada pula kan, kami tak ada masalah. Tetapi sebenarnya prosedur akad yang macam itulah yang telah menjayakan proses kuarantin, yang telah memastikan kesemua 81 orang ini akhirnya negatif. Prosedur akad yang berjaya kan, dan akad adalah pusat kuarantin yang pertama. Kena ingat, sebelum kami sampai orang dari Wuhan dikuarantin dulu di akad, lepas tu baru kami. Jadi sebelum hotel Hilton dan sebagainya membebaskan sebelum orang-orang ni graduate dari hotel Hilton tu, akad telah ada 4 kali graduation dan semuanya terbukti SOP akad yang betul, bukan SOP Hilton tu. Jadi orang Hilton ni patutnya kena refer pada akad, bukannya hentam akad, tak, dia kena refer pada akad kan. Apa yang KKM buat pada akad, di akad, PGA dan sebagainya adalah prosedur yang betul. Sebab saya sendiri alami, saya boleh menyatakan ia adalah prosedur yang amat tepat dilakukan. Okey, tak kisahlah nak rasa macam penjara pun, tapi itu memang kenyataan lah kan? Itu satu hal lah. Kemudian pula tentang mereka yang pulang dari luar negara dan komplain yang dipanggil kluster kayangan ni kan. Saya rasa macam ni lah. Dalam situasi kecemasan, semuanya adalah satu standard. Semuanya adalah satu standard. Tak kisahlah kita dari latar belakang mana sekalipun, bila kecemasan tidak ada standard. Macam kami di Torino, masa kecemasan, mana ada kerajaan Itali mengutamakan sesiapa, tak ada. Okey, tak ada. Sebab semua kemudahan adalah limited. Apabila kemudahan itu terhad, ia perlu disebarkan pada kadar yang optimum. Maksudnya kalau kita terlebih sebar, ia merugikan di segi statistik sebab ia tak boleh mendatangkan kesan yang paling maksimum kan. Sebab itulah dalam keadaan kecemasan, kerajaan Itali bertindak. Orang yang mempunyai umur yang lebih daripada 65 tahun ke 70 ni, mereka tidak diberi keutamaan ini. Tapi kan Cik Wan, secara jujurnya lah, bila Cik Wan sampai je dekat pusat kuarantin tu, keadaan pusat kuarantin tu sendiri sebenarnya macam mana? So ada yang kata yang dekat Nilai tu memang much more better dan ada satu tempat yang lain. Sebab dia tempat kuarantin tak sama semua tempat kan. Ada yang macam dekat Johor, ada kata Daif lah, ada kata kat Nilai tu not bad, 3 bintang. So kalau macam tempat yang ditempatkan untuk kluster dari Itali ni sendiri macam mana? Okey, tempat itu adalah pusat latihan kerajaan. Saya rasa pusat latihan kerajaan ni
semua sama je. Sebab saya dulu pun kaki tangan kerajaan. Saya bekerja dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Masa tu belum mesti lagi. Memang kami ni memang dihantarlah ke pusat-pusat latihan kerajaan ni kan. Jadi pusat-pusat latihan kerajaan ni taraf dia adalah taraf 3 bintang. Hotel Sri Malaysia punya taraf. Semua pusat latihan kerajaan adalah setaraf. Tak ada masalah apa kan. Dan apabila kerajaan menetapkan taraf itu adalah pasal apa dia tetapkan taraf itu adalah taraf hidup rakyat Malaysia. Ya, betul. Sebab itulah dia tak buat, kerajaan akan memilih taraf yang optimum. Dia sengaja dia tak buat pusat latihan kerajaan ni jadi Hilton ataupun jadi hotel lorong belakang. Dia tak boleh lah. Kan? Okey. Dan kerajaan bila dia menyediakan kemudahan macam ni, dia menyediakan secara yang paling murah. Bukan berbelanja dengan secara paling mahal tau. Bukan. Dia macam ni tau, apabila pihak kerajaan menyewa sebuah hotel, katakanlah dia menyewa sebuah hotel atau mana-mana asrama, dia bukan bayar pada harga pasaran. Sebab dia sewa at volume. Ya. Okey, at volume. Jadi kalau kita walk in pun kita akan kena bayaran lebih mahal. Kan? Jadi kerajaan di situ dia tidak membazir satu hal dan dia berjaya menyediakan kemudahan pada harga yang sebenarnya lebih tinggi pada orang yang berkenaan. Tak kisahlah kalau kita di kuarantin di mana pun, kalau kita walk in sendiri, kita akan dapat kemudahan yang lebih teruk lagi. Sebab tu kita kena berterima kasih dengan urusan kerajaan ni. Okey, dia bukan memudahkan saja tetapi dia menaik tarafkan dengan tempat-tempat kuarantin tu. Saya rasa memanglah ada tempat yang daif. Memang ada lah. Itu bila kita menyediakan 100 tempat 100 tempat, saya ingat mungkin 20% mungkin berada di bawah tahap pertengahan. Ini adalah perkara normal. Sebab kita berurusan satu dengan dalam tempoh yang terhad. Okey. Kedua dengan prasarana yang terhad juga sebab bila ada tekanan yang berupa jumlah orang yang perlu ditempatkan, kita dah ada statistik yang kita expect 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang. Okey, dan tentulah kita tak boleh menyediakan 100 tempat yang sama standard, mana boleh. Tambah pula dalam keadaan keadaan sekarang yang dalam keadaan terkejut dengan keadaan kerajaan pun banyak komitmen lain. Tak boleh. Mengharapkan Betul. hotel 5 bintang untuk setiap. Tak boleh. Ya. Which is impossible lah. Saya rasa mana-mana kerajaan pula kerajaan negara maju pun tak mampu buat macam tu kan. Tak boleh sediakan dengan serta-merta macam tu. Dan kita kena ingat ini adalah interdepartment, urusan interdepartment. Bukan satu ministry, ada banyak ministry. Betul. Dan efisiensi interdepartment inilah yang sebenarnya menjamin kualiti perkhidmatan. Dan berjaya dilakukan. Bagi saya lah berjaya dilakukan. Sebab pengalaman saya bekerja dengan kerajaan Malaysia dan agensi kerajaan Itali, saya sendiri buat perbandingan, saya rasa kerajaan Malaysia lagi efisien dalam perkara ni kan. Okeylah begitu kan. Jadi golongan yang meminta kapet merah lah, kemudian lauk kena macam lauk yang sedap dan sebagainya, saya ingat pertama sekali lah saranan saya sepatutnya kita jangan layan lah. Pihak kerajaan pun saya ingat tak perlu layan sangatlah diorang ni. Dan pihak media sebenarnya jangan bagi promotion sangatlah pada golongan ni. Dan mereka ni semestinya berterima kasih kepada kerajaan dan rakyat Malaysia. Sebabnya semua kemudahan ini menggunakan wang pembayaran cukai. Wang pembayar cukai ni yang bawa diorang balik, yang tempatkan diorang, yang bagi dia makanan yang bagus dan sebagainya kan. Okey Cik Wan, yang kos penerbangan yang Cik Wan datang hari tu adalah daripada kerajaan tanggung 100% ke ataupun ada kita punya portion juga tambah? Kerajaan tanggung 100%. Kerajaan tanggung 100%, tapi saya dimaklumkan, saya baca dalam Facebook dan sebagainya, ada beberapa penerbangan yang sama-sama tanggung. Yang sama-sama tanggung. Bukan semua flight lah kan. Dan ada pula flight yang fully sponsored yang ditaja oleh pihak bukan kerajaan. Ada juga.
yang difahami, tapi sefaham saya flight daripada Itali ni adalah antara flight yang paling awal ya, selepas Wuhan, Itali. Antara flight yang paling awal memang diuruskan 100% oleh pihak kerajaan. Okay. Yang itulah. Sebab sekarang ni yang Okey. menjadi sakit hati juga kebanyakan rakyat kita, bukan apa, sebab kata macam dah pergi ini dikecualikan orang yang dari Italy sebab bekerja, sebab belajar. Yang ni kita fokuskan kepada kluster yang pergi ke luar negara semata sebab nak bercuti. Dah lah you pergi masa time tu you tahulah kita nak lockdown, tapi you pergi juga because you sayangkan tiket. So you pergi and then bila dah start dekat sana, kerajaan kena ada satu effort pula, kena ada tambahan kos untuk bawa you balik sini. Dah lah bawa balik sini, you buat perangai pula. Itu yang rakyat Malaysia marah sangat. Kita tak kisah kalau macam you pergi tu sebabkan you belajar, you bekerja di sana kan. Betul. Okey, yang itu sebenarnya memang tindakan yang salah. Dari awal lagi salah. Okey, dari awal lagi salah, iaitu melancung keluar ketika wabak ini sedang berlaku. Itu dari awal lagi salah. Jadi kesalahan diorang ni bukan sahaja kerana balik dan komplain, tak. Kesalahan diorang ni dari awal lagi melancung tu pun dah salah. Sebab itu saya rasa kalau kerajaan bertindak, kerajaan tak bertindak lagi pun, kerajaan kita baik. Kalau kerajaan bertindak pada mereka pun saya rasa adalah perkara yang betul dilakukan. Bukan yang betul dilakukan. Lagi satu, saya ingat sifat sebenar seseorang individu itu atau rakyat Malaysia lah, memang terserlah secara automatik dalam keadaan kecemasan. Betul. Jadi sebab tu bila saya tengok tajuk ni, saya kata berangan atau bayangan ni, tajuk ni saya tengok masa saya tengok semalam kan, bila Huda post tajuk ni, saya kata betul lah. Pertama diorang ni memang perasan lah. Perasan itu satu hal lah, perasan satu hal. Tetapi bayangan ini sebenarnya mencerminkan sifat sebenar beberapa segelintir rakyat Malaysia. Ini sifat sebenar ya. Dia bila kita berada dalam kecemasan, kita tak boleh kontrol diri kita dan terkeluar sifat kita yang mana memang pertama tak ada patriotism langsung lah. Memang tak ada patriotism langsung, tidak tahu menghargai. Tidak tahu menghargai susah payah orang lain, pengorbanan. Macam saya tengok sendiri kan, kaki tangan KKM yang kena pakai PPE, full PPE ni, sepanjang penerbangan 12 jam, kemudian campur dia fly dari Malaysia dah 12 jam. And then di room, saya ingat dia rehat dalam 2 atau 3 jam ya. And then dia fly balik lagi 12 jam. Dan sepanjang-panjang tu dia tak buka baju dia ni. Baju ni saya ingat kalau saya mungkin pensan lah saya ingat kan. Tapi diorang ni mungkin dah terlatih dari segi mental dan fizik. Dia bukan setakat fizikal ni, dia main mental kena kuat. Jadi diorang ni dia berkorban teruk dia berkorban teruk untuk selamatkan ni rakyat Malaysia ni, tak kisahlah sama ada dari dunia atau dari kayangan dua-dua pihak ni. Dan tidak dihargai. Tidak dihargai langsung. Kan, jadi sebab tu kadang-kadang kita hairan mereka ni yang digelar dari kayangan ni boleh mengeluarkan kata-kata menyentuh. Dan kita hairan juga. Kan, kita hairan takkan dia tak terfikir langsung. Takkan dia tak terfikir langsung kan. Apatah lagi mereka ini melihat sendiri dengan mata dia. Rakyat Malaysia, netizen tak tengok sendiri. Dia cuma ikuti perkembangan secara bacaan kan. Tapi mereka yang dikatakan dari kayangan ini melihat sendiri pengorbanan ni. Dia tengok sendiri. Jadi dia sebenarnya bagi saya tidak ada hak pun untuk menyuarakan komplain macam tu. Tak boleh pun. So mereka ni telah melakukan kesalahan yang amat besar lah bagi saya pada rakyat Malaysia. Pada pembayar cukai, pada kerajaan dan juga pada rakyat Malaysia. Cuma mereka bernasib baik. Saya ingat bernasib baiklah sebab sistem kerajaan kita ni, sistem dan kemudian kita punya toleransi yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia yang buat dia orang ni akan survive lah kan. Tak ada apalah, cuma akan dimarahi dalam media sosial je lah. Tapi itulah cerminan sebenar rakyat Malaysia. Memang ada segelintir rakyat Malaysia yang tidak akan menyumbang kepada Malaysia dalam kecemasan, tapi akan memberikan lebih banyak masalah kepada Malaysia dalam kecemasan. Jadi Cik Wan, tak salah lah kalau netizen mengecam golongan yang macam ni. Saya ingat tak salah, saya sendiri mengecam.
Saya sendiri mengecam. Sebab apa Sebab Cik Wan? pertama dia ni Percentage yang kecil ni lah sebenarnya yang apa memburukkan nama baik seluruh kluster daripada overseas. Sebab silakan betul, tak betul. semua yang macam tu. Betul. Betul, betul. Betul. Mereka ni lah yang merosakkan image everybody lah, everybody. Betul. Tapi ya. Sambung dulu. Itulah, tapi macam mana pun saya ingat perkara ini sepatutnya tidak boleh diberi peluang untuk berkembang. Okey, tak boleh diberi peluang untuk berkembang. Semua pihak kena main peranan. Dan saya rasa pihak kerajaan pun kena tegas lagi lah. Kena tegas lagi. Mereka yang melancong dan balik ditangkap. Okey, ditangkap dan mesti dijelaskan kepada rakyat bahawa ini adalah mereka yang telah membuat kesalahan. Sedangkan kumpulan lagi satu ni dibawa pulang atas faktor keselamatan. Kan, dibawa pulang. Yang ini sebab mereka telah melakukan kesalahan, mereka telah keluar melancong dan dibawa pulang sebagai pesalah. Yalah. Mereka ni dibawa pulang sebagai pesalah. Dan sebab tu saya pernah cadangkan, saya kata kalau macam ni kenapa tidak kerajaan senarai sahaja daripada senarai yang diperoleh daripada Jabatan Immigration tu, senarai sajalah siapa yang keluar. Betul. Sebab kita macam ni lah, sebab kalau sepanjang proses, pengumuman PKP ni, polis boleh saman orang yang keluar daripada rumah tanpa sebab. Kenapa tak kerajaan pun saman orang yang melancur dalam tempoh PKP ni? Betul tak? Patutnya kita betul, malah kalau yang kita betul. Tepat. Memang kesalahan ni bagi saya berkali ganda lebih besar lah. Berkali ganda lebih besar. Sebab dia resiko untuk dia sebarkan sebenarnya lebih besar daripada orang yang bawa kawan pergi supermarket dan sebagainya. Ya, sebab dia ni keluar negara dan negara yang dia melancong tu pula berisiko. Seperti Itali adalah negara yang mempunyai resiko paling tinggi. Paling tinggi kan. Macam kes yang di Sarawak ke, yang melancong Itali dan balik bekerja kan. Itu memang kesalahan besar lah. Kesalahan besar kepada semua lapisan masyarakat Malaysia. Macam yang baru ni kan, bukan barulah, yang first kluster yang melibatkan kluster tabligh yang ada seorang budak dari Korea belajar bahasa di Korea kan. Dan dia sendiri sepatutnya dia dah diberitahu yang masa dekat airport dia perlu dikuarantinkan selama 14 hari. Tapi dia engkar dan dia tetap meneruskan perjalanan pergi sana, pergi sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan dengan tak rasa bersalahnya langsung tak ada permohonan maaf. Dan saya tak faham kenapa kerajaan pun tak dapat buat apa-apa tindakan kepada beliau. Tapi lagi kita layankan lagi budak macam ni. Saya ingat yang itu satu kesilapan sebab kita banyak bagi peluang untuk dia bersuara. Kan? Itu betul. Jadi dia ni macam jadi seronok pula dah. Nak lemak. Yang lemak lah. Dia seronok pula bercerita pengalaman. Sedangkan semua itu adalah perkara yang negatif kepada masyarakat. Kan? Jadi saya ingat, okey, macam lockdown ni kita tahulah dia mungkin kemungkinan besar akan berlangsung panjang lagi lah kan. Mungkin beberapa bulan kan. Dan kesalahan demi kesalahan akan terus dilakukan. Okey. Jadi kita kena ubah, saya rasalah kita kena ubah cara kita melayan orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja ni. Kita tak boleh bagi dia peluang untuk dia dapat poin. Kita tak boleh bagi dia peluang untuk dapat poin. Semua pihak lah, sama ada netizen ke, kerajaan ke atau siapa saja, kita kena elak daripada create peluang kepada dia untuk dapat poin. Betul. Okey, tak kalau Encik Wan ceritakan sikit pengalaman lockdown di Italy. So ada yang kata macam betul ke orang-orang di Italy ni diorang terlampau sikap chill, terlampau ambil sikap mudah, sikap yang macam tak peduli apa yang berlaku di dunia luar. Diorang adalah tentang diri diorang saja. So itu yang menjadikan kes banyak. Betul ke? Dia macam ni lah. Okey, di Itali ni bila lockdown dilaksanakan, okey, lockdown di Itali 2 peringkat. Okey, peringkat pertama dilaksanakan di negeri-negeri utara Itali. Tapi bagi saya lah berlaku sedikit
berlaku kesilapan besar sebenarnya apabila kerajaan negeri-negeri utara umumkan pelaksanaan lockdown. Dia umumkan sebelum lockdown dilaksanakan. Kata macam ni ya. Okey, dia umumkan esok akan dilaksanakan lockdown. Esok. Jadi, bila dia umumkan dalam TV, esok akan dilaksanakan lockdown, pada hari ini mereka yang dah yang agak free dia dah keluar. Dia keluar. Jadi bila esok dilaksanakan, saya ingat 1/4 daripada yang sepatutnya under lockdown dah cabut keluar. Sebab tu tak efektif. Kan? Sebab tu tak efektif. Jadi bila under lockdown mereka dia agak berdisiplin. Misalnya social distance di sana 2 meter. Bukan 1 meter tapi 2 meter. 2 meter social distance. Dia orang berbaris di luar untuk masuk hypermarket dan sebagainya kan, untuk masuk mini market dan sebagainya. Tetapi yang dah keluar tu sudah bebas, sudah sebarkan. Jadi tak berfungsi. Sebab itu antara sebab kenapa Itali ni teruk dilanda wabak ni lah. Walaupun rakyat dia berdisiplin melaksanakan arahan, setiap hari ada penambahan dalam 800 hingga 1000 orang dijangkiti. Okey, kita jadi hairan. Kalau kita tak faham kita jadi hairan, tapi sebenarnya sebab dah tersebar keluar. Jadi tindakan lockdown tu macam tak berfungsi. Okey, itu satu hal. Kedua social behavior. Okey, sebagai contoh macam inilah. Satu hari tu saya pergi mini market. Okey, saya pun berbaris lah macam orang lain. Kemudian di hadapan saya ni ada seorang lelaki muda lah. Tiba-tiba dia nampak girlfriend dia. Okey, girlfriend dia seberang jalan. So dia angkat tangan, dia kata ciao. Girlfriend dia cakap ciao. Girlfriend dia lintas jalan, kemudian berpelukan. Jadi saya fikir apa guna kita berdiri 2 meter, nampak girlfriend awak peluk. Lepas tu girlfriend awak pergi tempat lain kan. So tak ada efek kan. Jadi itu antara sebabnya social behavior satu hal lah. Macam kita tak ada macam tu. Okey, kita tak ada social behavior, kita tak buat macam tu. Itu kemudian satu lagi social behavior diorang ni ialah diorang ni ada satu tradisi di mana diorang suka minum kopi ramai-ramai dengan kawan-kawan. Okey. Pagi diorang mesti pergi dia mesti pergi kafe. Pagi mesti pergi kafe, sebelum kerja start pergi kafe minum. And then selepas kerja habis mesti singgah kafe sebelum balik rumah. Ini adalah social behavior orang Itali yang bang kepada itulah peningkatan 800 hingga 1000 orang dalam satu hari berjangkit. Ini sebab dia. Okey, kemudian mula humidity dan temperature Itali ini bagi saya rasa agak optimum kepada virus ni supaya aktif. Ketika Itali diserang, ini suhu dia dalam 13 hingga 17 darjah. 13 hingga 17 darjah. Yang saya rasa lebih kurang Wuhan jugalah, adik-adik Wuhan punya temperature ni. And then dia punya kelembapan pun sesuai. Itu satu lagi faktor lah. Okay. Satu lagi faktor yang menyumbang kepada teruk sangat Itali ni adalah faktor umur. Ramai rakyat Itali ni, mereka ni adalah orang tua yang umur dia lebih dari 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. Jiran saya pun umur dia saya ingat dalam 60 lebih. Kan kebanyakan jiran semua dalam umur 50 ke atas. Jadi pecahan umur ni menyebabkan golongan tua ini memang mudah dijangkiti. Okey, satu lagi pula macam kita ni, golongan tua kita ni dia tinggal bersama keluarga. Okey, ada anak yang akan keluar beli barang, ada anak yang akan keluar bayar bil dan sebagainya pada mak bapak dia ni. Tapi orang Itali, anak-anak dia tinggal walaupun dalam satu bandar, dia orang akan tinggal berasingan. Anak dia tinggal rumah lain, mak dia yang dah berumur ni tinggal rumah lain. Jadi mak dia akan kena keluar sendiri pergi beli barang di market dan sebagainya. Jadi inilah golongan yang diserang oleh virus ni. Sebab tu kebanyakan yang meninggal semuanya golongan tua, sebab dia orang ni terdedah pada serangan dan agak prone kepada serangan ni. Kan sebab yalah sistem dalaman sudah lemah kan. Dan macam-macam kan dah lemah kan. Ini faktor-faktor yang menjadikan Itali teruk diserang. Okey, walau bagaimanapun ni saya nak buat rumusan pasal faktor ni. Ini apa yang saya perhati sendiri ya.
Itali ni adalah sebuah negara yang mempunyai penggantungan kepada ekonomi perdagangan dengan China. China. Jadi dia lambat bertindak menghalang faktor inilah. Sebagai contoh ya, pada awal bulan Februari apabila dah nampak sebaran ni di Itali, pihak kerajaan Itali masih lagi promote aktiviti ekonomi dengan China. Ya. Masih lagi promote. Jadi orang Itali pergi ke China, di China dan sebagainya dan balik bawa virus. Pada masa selamat, Okey, dan kerajaan tak cakap apa kan? dan kerajaan tak bertindak untuk discourage. Adalah ekonomi dengan China berterusan sebab ini adalah support yang diperlukan oleh bisnes SME ya, apa small medium enterprise dekat Itali, dia perlu support dari China. Sehingga kan kerajaan boleh keluarkan official statement promote barang-barang daripada China yang berada yang under stock dekat Itali. Kerajaan Itali sendiri keluarkan statement menyatakan okey, barang-barang ni selamat sebab sudah masuk Itali sebelum virus Wuhan ni tersebar. Dia boleh bagi official statement macam tu tanpa sebarang data yang menyatakan ini selamat. Kan, tak ada support daripada scientific study apa, tak ada. Dia berani bagi statement macam tu. Jadi ini encourage rakyat Itali terus melakukan aktiviti perdagangan dengan China. Alright. Okay. And then saya ingat lagi pada pertengahan Februari saya buka TV, ada satu dokumentari khas di mana siaran kebangsaan dia macam kita punya RTM Itali ni, dia melawat ke Chinatown di Milan. Okey, cameraman dia pergi, dia punya pemberita pergi, dia buat macam rancangan MHI tu. Dia interview orang-orang Cina kat situ. Jadi orang-orang Cina ni pula dah tentulah defense China. Dia kata China bukan penyebar kan, you tak boleh discriminate kita, you mesti terus berdagang dengan kita, you mesti terus melawat Chinatown dan sebagainya kan. Ini adalah dokumentari official RTM dia. Okey, ini faktor pemula dia ni. Kemudian supported by faktor-faktor yang saya nyatakan tadilah. Sebab itulah Itali ni jatuh teruk, diserang dengan teruk oleh virus Wuhan ni kan. Jadi bila saya lihat proses macam ni, saya kata memang kita tak selamatlah duduk Itali kan. Sebab saya sendiri tengok kan. So sebab tu antara sebab kita keluar lah. Dan saya rasa bukan ini adalah contoh di mana negara Eropah yang ekonomi dia tidak kuat dan terpaksa bergantung support dengan perdagangan dengan China yang akhirnya mendedahkan rakyat dia pada resiko serangan. Dan saya rasa ada beberapa kes lagi lah negara lain yang serupa macam Itali ni. Ini faktor ni. Sebab itulah apabila Malaysia diserang pula dengan virus ni, ada pihak yang membandingkan Malaysia dengan Itali. So ramai yang sebarkan kononnya Malaysia ni akan ikut curve Itali kan. Dia tengok hari pertama sama Itali, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sama Itali statistik kan. Bila masuk hari kelima, keenam, dia orang pun buat prediction kita akan teruk macam Itali. Kan? Tapi macam saya tahulah kita tak akan capai macam tu sebab kita agak berbeza daripada Itali. Macam saya nyata tadi kan. Polisi kerajaan kita berbeza. Okey. Dari awal juga kan? Ya betul. Dari awal juga. Kan, jadi pola masyarakat kita pun berbeza dan sebagainya, social behaviour kita berbeza. Jadi sebab itu antara penyebab Malaysia lebih stable lah pada hari ni. Di samping tindakan cepantas KKM dan sebagainya. Jadi banyak perbezaan dengan Itali. InsyaAllah kita tak jadi menyentuh lah, tak ada masalah lah. Kita boleh menang ya? Ya, kita boleh menang. Jauh beza. Apa yang berlaku di Itali, di sini saya rasa 10% saja. Intensity serangan virus ni kalau dibandingkan dengan Itali ketika saya berada di sana, hari ini baru 10%-nya.
yang Malaysia hadapi. Sebab tu kita yakin Malaysia boleh menang. Tak ada masalah. Amin. Okey, kita balik kepada topik tadi. Untuk buat kesimpulan lah, kalau Cik Wan boleh tentang kelas Ya. yang boleh Cik Wan pesan kepada kluster Kayangan. Okey. Macam saya nyatakan, kesimpulannya kluster ni sebenarnya tak boleh diwujudkan. Kita semua pihak mesti mainkan peranan memastikan kluster ini pupus dari Malaysia. Okey? Mereka ni perlukan satu extinction. Kita tak boleh promote langsung kluster ni, dan apa saja aktiviti yang bagi dia orang peluang tak boleh wujud. Okey, dan ini adalah sebenarnya kesalahan yang besar. Sebab mereka keluar ketika wabak sedang berlaku. Sedangkan seluruh dunia tahu wabak ini akibat dia apa, dan mereka sengaja keluar dan macam banyak pendapat mengatakan semata-mata sebab dia orang dah beli tiket. Okey, sebab dah beli tiket. Itu aja. Jadi ini adalah satu tindakan yang amat selfish. Pentingkan diri sendiri, amat bongkak pentingkan diri sendiri, dan balik bawa masalah besar kepada negara. Ini golongan yang dipanggil Kayangan. Malah saya ingat nama pun kena ubah, jangan panggil dia orang dari Kayangan lah. Kena panggil something else yang letak nama yang betul lah pada golongan ni, bukan Kayangan lah. Saya ingat. Itu conclusion saya. Conclusion saya mudah je. Lagi dia ulangan. Kita letak atau Kayangan pula. That's right. Panggil lah kluster perasan ke apa benda lagi baik lah, saya ingat. Personally memang saya anti diorang ni. Memang saya anti. Okey, sebab yalah kan, kita di sana kita bekerja dan kita kembali sebab kita tak ada pilihan. Okey. Diorang ni ada pilihan, dia ada banyak pilihan. Terlalu banyak. Sebab kita pun tahu bila kita nak keluar negara ni sebenarnya kita boleh postpone. Walaupun kita dah beli tiket, siapa kata tak boleh postpone? Boleh postpone. Dan kita ada sebab yang munasabah untuk minta postpone daripada syarikat. Saya tak tahu kenapa dia. Saya ada baca satu tak logik lah. Saya ada baca satu statement daripada status seorang warganet. Dia ke New York. Lepas tu dia kata memang dia dah tahu dah wabak tu masa dia pergi pertengahan Mac. So waktu tu wabak tu memang tengah teruk dekat Amerika Syarikat. But dia kata dia punya excited tu lebih hebat daripada rasa takut. That's why dia pergi juga. Mana tu? Okay. Ini adalah adventure seekers. Okay, mereka ni dia ni adventure seekers, tapi itulah, kalau kita mencari adventure, kita boleh mencari apa saja adventure tapi tidak menyusahkan orang lain. Macam tu je. Betul. Sebab itu adalah kita punya prinsip hidup. Okey, prinsip hidup. Prinsip hidup kan. Prinsip hidup kita ni, kita hidup bermasyarakat. Kita boleh create adventure tapi kita jangan susahkan jiran-jiran kita. Itu yang adalah syarat kita tinggal bermasyarakat. Kalau kita nak buat adventure, duduk seorang-seorang atas gunung tak apa lah. Itu kita menyusahkan jiran kita, itu lain. Tapi bila kita keluar melancong ni, kita tahu memang kita akan bawa balik bala kepada negara. Itu tahu. Kan? Ini kesalahan besar. Saya ingat polis boleh tangkap. Polis patut tangkap dia orang ni. Dan dikenakan hukuman setempat. Bukan setakat kita hukum orang yang keluar masuk pergi kedai ke apa yang tak menjalani PKP ni, tapi juga orang yang macam ni. Kan, kluster yang pergi dah tahu bahaya dan diberitahu pasal lockdown tapi tetap juga berdegil untuk keluar negara. Rasa orang macam ni pun kerajaan kena ambil tindakan juga. Ya, betul. Ya, betul. Okey, Cik Wan, akhir kata lah untuk Cik Wan, mungkin harapan ataupun ucapan terima kasih Cik Wan kepada kerajaan Malaysia. Okey, mula-mula sekali saya memang ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Menteri Luar kita, sebab saya sebenarnya saya tak sangka apabila saya tulis dalam ruang komen dalam posting itu, dia reply komen tu dalam kurang dari tempoh 24 jam. Dia reply. Jadi bila dia reply, saya screenshot komen tu, reply dia tu,
saya hantar kepada kedutaan Malaysia dan sebagainya. Jadi urusan menjadi senang. Urusan menjadi senang apabila dia menyatakan secara peribadi yang Kementerian Luar akan ambil tindakan. Itu memang saya berterima kasih banyaklah. Dan kemudian kawan-kawan saya yang turut hubungi dia juga ni. Apabila dia orang baca dalam Facebook saya nyatakan minta tolong kerajaan Malaysia ni, so dia orang ni lah forwardkan sebagainya sampai ke Facebook dia dan sebagainya. Ini kawan-kawan saya lah. And then bagi saya doa-doa kawan-kawan lah, doa-doa kawan-kawan kan. Kemudian of course family saya, ibu bapa saya turut berdoa. Kalau ibu, macam saya bernasib baiklah ibu saya masih ada. So ibu saya doa keselamatan. Dan kita tahulah doa ibu ni memang lain daripada yang lain kan. Ya, kemudian pihak kedutaan memang saya nak bagi pujian lah. Kedutaan Malaysia di Itali memang melaksanakan tugas dengan cekap. Okey, sebelum evakuasi dilaksanakan, kedutaan cepat melantik wakil negeri di kalangan rakyat Malaysia juga dia lantik. Setiap negeri dah ada wakil. Jadi apa-apa kita salurkan kepada dia akan salurkan pada kedutaan kan. Semua berjalan dengan lancar. Pihak kedutaan keluarkan surat perjalanan kepada setiap rakyat Malaysia. 2 minggu sebelum kapal terbang sampai. Jadi dengan surat itu kami tak ada masalah ambil train ke Rome walaupun dalam lockdown. Tentera Itali periksa surat, okey, you ada surat, semua tak ada, semua okey, semua. Kemudian of course pihak yang terlibat lah dalam misi kemanusiaan. Dalam flight tu dinyatakan dipanggil misi kemanusiaan kan. Jadi dalam misi ni semua yang terlibat, NATMA, okey, bomba, KKM, di AKAP, semualah di AKAP ni dari PGA, okey, Jabatan Kebajikan, kemudian dari AKM, angkatan apa something lah kan. Banyak pihak. Mereka semua menjalankan tugas dengan cekap dan tepat. Dia tepat dan cekap, efisien kan. Ini yang merealisasikan misi ini berjaya lah. Kuarantin berjaya, evakuasi berjaya dan sebagainya. Dan akhir sekali memang rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia bagi saya rakyat yang bertoleransi tinggi kan, yang membolehkan kerajaan bertindak. Kalau rakyat ni tidak ada toleransi, kerajaan susah nak bertindak kan. Jadi bila kerajaan susah nak bertindak, dia akan menghasilkan result yang negatif yang membuatkan keadaan bertambah buruk lagi. Jadi pada hari ni rakyat Malaysia ni agak berdisiplin. Saya tengok macam saya di sini ni, saya tengok ramai yang patuhi pun lockdown ni. Tak ada masalah kan. Yalah. Itulah saya ingat apa yang kita perlu buat ialah kita laksanakan tugas kita lah, tanggungjawab kita sebaik mungkin. Itu ajalah. Dan media kena main peranan. Okey, media macam you kena main peranan. Macam Huda kena main peranan. Betul lah. InsyaAllah kita sama-sama lah bantu kerajaan sebab benda ni takkan berjaya tanpa kerjasama setiap individu di Malaysia. Ya. Okey. Okay, so terima kasih Cik Wai. Kami doakan terima kasih. sihat, selamat. Salam dengan semua keluarga di sana. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih atas perkongsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.